Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini kita jumpa lagi dekat live daripada Abdul Halim bin Osman, saudagar online saudagar online kepada kawan-kawan yang ada di luar sana. Hari ini saya nak bercerita pasal kunyit hitam lagi. Kunyit hitam. Kenapa asyik cerita kunyit hitam? Sebab pada saya dah menjadi tanggungjawab saya untuk menyampaikan apa yang baik, apa yang saya rasakan baik untuk kita masyarakat Malaysia ni, untuk menjaga kesihatan kita. Okey. Kalau boleh tolong share pada kawan-kawan yang ada masuk tolong share dekat seberapa ramai rakan-rakan yang dapat tengok live saya pada petang ini. Okey. Sempena petang ni juga saya rasa nak bercerita sikit dulu. Macam semalam pengalaman saya. Satu hari saya buat video live. Maksud bukan video live, video pembelajaran yang tak jadi-jadi. Tapi akhirnya berjaya juga. Walaupun memang satu hari tu saya buat terlalu banyak percubaan. Sampai 10 kali buat dia punya landing page jadi. Cuma bila part rakam tu tak jadi-jadi. Sambil tu tolong share dulu. Tolong share dulu. Mana tahu ada peluang yang kita boleh kongsi. Apa khabar Cik Syamuddin dengan keadaan sekarang? Dua kereta tak jalan sebab tak boleh nak keluar, tutup. Jadi macam mana? Okey, semalam tu saya buat. Dia sebenarnya dia punya app tu dah lama. Jadi saya upload balik. Bila saya upload balik, saya cuba buat, dia tak boleh jadi video. Dia tak tahu dia simpan kat mana, tengok cari-cari tak jumpa. Berkali-kali saya cuba, memang tak menjadi sampai ke petang Tapi walaupun tak menjadi, saya dah jadi ada lebih kurang dekat 10 landing page yang saya buat yang berbeza-beza. Setiap landing page tu untuk saya rakam masa tu lebih kurang dalam 30 minit setiap satu landing page. Bila time nak edit supaya dia jadi video, semua cloud, semua tak menjadi. Jadi sebelum Zuhur tu saya tukar saya punya app yang saya guna tu dekat laptop tu, saya tukar, saya buang yang lama tu yang tak boleh pakai, tak boleh nak save tu. Saya tukar, saya cari satu app yang baru. Alhamdulillah juga terjumpa pula yang app rasa saya lagi canggih daripada yang sebelum-sebelum ni saya guna. Boleh siap ada gambar lagi kat tepi tu sebenarnya. Bila dah jadi macam itu, okey, saya buat rakaman balik lebih kurang dalam 30 minit. Lepas 30 minit tu, saya terus edit lebih kurang. Lepas tu saya jadikan dia video lah. Alhamdulillah berjaya. Berjaya untuk saya siapkan satu video panduan bagaimana nak buat landing page sebenarnya. Alhamdulillah benda tu saya dah upload dekat YouTube channel saya sebenarnya. Saya dah upload. Kalau ada kawan-kawan yang nak belajar nak buat landing page macam mana, boleh tengoklah dekat YouTube/HalimDanga. Alhamdulillah benda tu saya berkongsi saja. Mana tahu dia lebih bermanfaat. Benda tu sebenarnya landing page yang percuma. Walaupun saya gunakan Google Site. Google Site, teknik yang saya gunalah copy paste daripada page utama. Yang sebab saya buat tu pun untuk takaful AIA. Bila saya dah buat macam gitu, kita dah boleh gunakan lah. Alhamdulillah. Bila dah siap, saya dah upload dekat YouTube. Mudah-mudahan dia boleh membantu rakan-rakan yang lain. Rakan-rakan yang lain bagaimana nak buat landing page ni. Sebenarnya landing page ni ibarat kita punya kedai sebenarnya. Macam kita post dekat Facebook benda ayat pendek, tapi bila kita tarik dia kita bawa dia pergi kita punya kedai. Maksudnya landing page tu macam kita punya kedai lah. Semua kat situ maklumat ada. Dengan nombor telefon, dengan apa semua. Jadi bila kita iklankan tu, orang tak nampak sangat yang kita tu menjual. Kita bawa dia pergi sana, baru dia masuk dekat kedai, baru dia akan terasa, oh begini rupanya dia punya proses. Itu salah satu cara yang kita boleh dapat lah. Kita sebenarnya macam saya,
Ni pengalaman saya sendirilah. Saya sebenarnya dari segi komputer ni dulu memang tak pernah belajar pun mana-mana. Tak pernah belajar mana-mana, tapi sebab minat yang mendalam menjadikan saya mahir dengan komputer ni. Maklumlah, memang dah berpuluh tahun main komputer. Semuanya kerja bukan saya suka buat perniagaan online. Kebanyakannya memang saya belajar untuk berniaga. Saya pernah buat ClickBank, saya pernah buat eBay. Ini pun eBay pun saya dah buat, tapi tak tahu mungkin hari tu ada silap sikit. Akaun saya kena ban pula, kena lock sebab dia hantar password untuk saya reset tu 2 kali. Nombor dia tak cukup. Bila saya update, dia block saya. Tapi saya dah try email, tapi dia belum buka lah, sebab saya nak cuba masukkan kunyit hitam saya dalam eBay. Sebab saya nak jual bukan untuk Malaysia, saya nak jual dekat luar negara. Sebab apa? Bila kita jual kat luar negara, harga dia harga US. Jadi kat situ kita boleh untung currency sebenarnya. Saya letak harga dalam $80 termasuk harga post. Kalau kita kaji balik harga satu botol tu, kalau $80 lebih kurang dekat 200 lebih lah. 200 lebih kalau boleh laku. Cuma itulah, saya tengah tunggu proses untuk buka balik saya punya akaun eBay tu. Bila dah ada, saya akan buat balik. Sebenarnya sebelum ini memang saya banyak belajar dari segi macam mana nak buat duit dekat. Saya suka panggil perniagaan atas langit ni. Perniagaan tanpa sempadan ni, mana-mana pun boleh masuk. Sebab saya punya konsep pembayaran, saya boleh guna PayPal, saya punya boleh guna Western Union. Okey, sebab berdasarkan pengalaman saya, ni bercerita dululah, saya tak cerita pasal kunyit hitam dulu. Saya bercerita pengalaman saya. Bila saya berniaga atas langit ni, maksudnya online, pertama lagi customer Singapura. Macam sekarang ni, kan customer Singapura dah tak boleh masuk Malaysia, lockdown ni. Okey, macam mana kita nak sambut dia punya order? Saya cakap dia senang aja. Saya bagi pilihan cara bayaran. Pertama, gunakan transfer. Kedua, gunakan PayPal. Ketiga, gunakan Western Union. Cuma Western Union buat masa sekarang ni tak sesuai. Tak sesuai sebab kita nak pergi ambil duit dekat center Western Union itu tak boleh. Sebab mungkin tutup apa benda. Buat masa sekarang, Western Union tak berfungsi. Yang boleh PayPal sajalah yang boleh. Yang cara pembayaran lain buat masa ni saya tengah berusaha belajar macam mana nak buat gateway punya payment. Saya baru daftar lah. Jadi kalau boleh tolong share. Okey, hari ni saya nak cerita pasal kunyit hitam, pasal BlackG. Saya mulakan perniagaan ini lebih kurang daripada awal tahun lepas lah. Awal tahun 2019. Ni dah masuk dekat 2000, dah dekat-dekat setahun lebih saya berniaga kunyit hitam. Apa yang saya nampak daripada kunyit hitam ni, banyak customer yang mempunyai masalah kesihatan, dia dapat bantu. Dia dapat bantu dari segi penyembuhan. Kita tak menjanjikan, tapi dari segi pengalaman saya, bila customer makan produk kunyit hitam daripada BlackG ni yang dihasilkan daripada kajian Mardi, kebanyakan customer boleh kata positif sembuh. Bila dia sembuh, dia berkongsi cerita pada kawan-kawan yang lain. Bila dia berkongsi, perniagaan ni sebenarnya dah makin berkembang pada saya. Sebab apa? Macam bulan 2 yang lepas, saya punya pembelian saja dekat 50k. 50k beli barang. Cubalah bayangkan, tak payah banyak lah keuntungan. Saya bagi 10% je, sebenarnya dia lebih. Kita cakap 10% keuntungan, kiralah sendiri. Jadi pada kawan-kawan yang kat luar sana, yang buat masa sekarang ni memang jam, tak tahu nak buat apa kata join saya punya team Saudagar Online untuk dapatkan income tambahan secara tak langsung. Cuma mudah-mudahan sekarang ni saya minta sebab masa PKP ni ada sikit masalah dari segi stok sebenarnya. Buat masa sekarang, stok kunyit hitam memang terhad. Memang dah terlalu sedikit, dekat mana-mana saja memang dah kurang. Tapi saya masih ada lagi lah.
Cuma yang ada banyak sekarang kita ada liquid. Liquid ni baik juga untuk kesihatan, memang baiklah, bukan memang baik untuk kesihatan. Tapi bila kita ambil, sebenarnya liquid ni khas untuk wanita sebenarnya, sebab dia ada satu bahan yang kita tak sebut dekat dalam tu. Memang khas untuk wanita. Bila dia ambil, insya-Allah lah segala masalah akan selesai lah, insya-Allah. Tu semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kawan-kawan yang baru tengok, mungkin saya sebenarnya memang selalu buat live sebenarnya. Live saya tak tentu masa. Kalau hari-hari biasa, sebelum ini, bila saya naik kereta saja, bila saya nak ke satu tempat tu, saya akan buat live. Sekurang-kurangnya sekali ataupun 2 kali. Tapi tak ikut masa saya, tak ikut masa, tak tentu masa lah, senang cerita. Memang naik kereta, pasang handphone dekat, sebab handphone saya ni bila dekat kereta dia betul-betul duduk dekat tengah-tengah steering tu. Bila saya bercakap, saya tak tengok handphone, saya memang memandu secara biasa je lah. Tapi kat situlah salah satu marketing yang kita perlu ada ialah kita kena rajin buat live video. Video live ni memang penting. Sebab apa? Orang lebih yakin dengan kita. Sebab kita bercakap, orang nampak. Orang nampak bila kita. Okey, lagi satu yang saya perasan, bila kita buat video ni, sebab apa? Bila saya dah masuk dekat Facebook Live, lepas tu video ni saya buat turun balik, saya masukkan dekat YouTube. YouTube saya Halim Danga YouTube/Halim Danga. Dekat situ banyak video yang saya ada, macam-macam. Tapi satu yang mungkin orang tak faham, kenapa kita gunakan video. Kat video ni sebenarnya bila kita dah upload, sebenarnya dekat dia punya penerangan tu kita kena taruh. Kena isi penerangan. Kat penerangan tu lah kita sumbat kita punya link-link yang kita nak bawa ke mana customer tu pergi. Kat landing page ke. Yang penting benda tu ada dekat dalam tu. Maklumat apa yang semua ada dalam dalam YouTube kita tu. Jadi bila benda tu ada, memang kita kena ada saja. Sebab macam customer saya punya hitam ni, saya boleh kata dah satu Malaysia yang ambil. Saya pun tak kenal. Hari ini ada satu lagi order yang saya belum post lagi, patutnya post tadi, daripada Mukah Sarawak. Nampak ni, ni memang ada lagi. InsyaAllah besok saya akan post. Envelope warna biru, Sabah Sarawak punya. Kalau Semenanjung dia warna kuning punya post lagi. Cuma saya nak bagi tahulah, bila kita berniaga ni, kita kena bertindak cepat. Bertindak cepat supaya customer tak tertunggu-tunggu. Dan saya pernah juga, saya berfikir kenapa bila customer bagi saya duit untuk order ni, dia percaya dekat saya. Tapi ada setengah customer dia mungkin susah nak pergi bank apa benda. Saya cakap gini lah, sebab ada satu customer ni yang saya rasa saya kena bantu dia dengan cara macam mana. Dia tak bayar pun, dia belum buat bayaran pun, tapi saya post dulu barang. Sebab apa? Saya yakin kalau dia makan bagus, barang sampai dia akan bayar. Itu yang saya amalkan. Tapi tak semua, tapi kebanyakan. Ada juga mungkin dia tak yakin dengan kita, tapi kita kena yakin dengan dia. Jadi kita bagi dulu barang. Sebab apa? Kita dah tahu kita punya keuntungan berapa, kita punya kos berapa. Kalau tak bayar pun, kita tahu kita rugi kat situ je. Tapi insyaAllah dia akan bayar. Sebab benda ni jadi makan, jadi darah daging. Dia nak baik, dia akan bayar. Itu salah satu teknik yang saya guna. Dan yang semalam juga saya nak bercerita. Bukan semalam, 2 hari lepas. Satu hari tu saya post dekat group. Sebab saya ni salah satu yang saya suka. Bila orang add saya masuk group, jangan minta lah, saya takkan keluar sampai bila-bila, kecuali group tu tutup. Dekat group WhatsApp ni memang itu peluang yang saya suka. Tapi takkanlah semuanya kita nak kena post setiap masa. Tapi bila kita post, kita kena pandai berselindung daripada iklan yang kita nak buat tu macam mana. Jangan terus direct dekat dalam group punya post. Mungkin bagi sikit artikel yang menarik, tapi dekat bawah tu kita taruh link kita secara tak langsung. Sebab tu salah satu cara saya punya marketing, contoh saya bagi satu gambar tentang kopi. Tapi kat situ saya tak kira bagi gambar kopi, cuma ucap selamat apa benda, nombor telefon saya. Saya bagi artikel sikit,
Lepas tu kita bawa dia pergi ke kedai kita. Bila dia yakin dengan kita, dia akan telefon kita dan order. Itu yang saya amalkan sekarang. Alhamdulillah, saya cakap kalau untuk kunyit hitam ni, boleh kata setiap hari ada customer baru dan setiap customer lama akan repeat sale balik semula. Alhamdulillah. Dan ada satu makcik dekat Negeri Sembilan ni, selalu telefon saya. Semalam telefon, Cik Alim, saya demam lah sebab mungkin dia nak meluahkan perasaan. Tapi makcik tu, saya cakap gini lah cik, makan ubat kapsul tu macam biasa, minum air banyak, insyaAllah akan sembuh. Alhamdulillah. Ya, mungkin anak-anak dia jauh ke apa, at least dia bagi tahu untuk meluahkan perasaan, kita just layan saja. Alhamdulillah. Yang penting pada saya, dengan ramainya kawan, dengan ramainya pelanggan, kita akan dapat rezeki yang lebih banyak. Lagi satu yang saya suka buat, kita kongsilah sedikit daripada rezeki yang kita ada pada orang yang memerlukan buat masa sekarang ini. Kalau boleh tolong share live saya ni supaya lebih ramai yang nampak. Kalau nak bertanya kat bawah tu, type dulu bertanya. Kalau boleh saya jawab, saya akan jawab. Sebab lagi satu, pada kawan-kawan yang ada dekat luar sana yang menjalankan perniagaan, tak kira takaful ke, property ke, apa sahaja perniagaan, yang penting salah satu cara nak kita kenalkan kita punya perniagaan, buatlah My Business. My Business ni salah satu cara untuk orang jumpa kedai kita. Sebab macam saya memang banyak My Business yang saya buat. Dekat My Business tu macam-macam adalah. Tetapi memang saya akan tunjuk sikit hari lagi macam mana. Sebab kat situ salah satu lubuk yang kita boleh pegang. Maksudnya orang boleh kenal kita melalui My Business. Okay. Ada nak bertanya, boleh bertanya. Sambil-sambil tu saya rasa saya nak buka. Kejap Ni memang saya dekat rumah, memang saya ada small home, small office. Memang ada satu bilik office dekat rumah saya ni. Alhamdulillah, rezeki Allah dah bagi, saya gunakan sebaik mungkin untuk berkongsi maklumat melalui office saya ni. Kalau boleh, kawan-kawan tolong kongsi video ni dulu. Kurang-kurangnya Kak Siti Zara Salwani, kawan-kawan yang lain yang hadir pada petang ini, saya ucapkan selamat petang. Semoga sentiasa sihat, dilindungi Allah dari sebarang musibah. Jadi, okey. Lagi satu yang saya suka, bila kita berniaga ni, kita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu, dan salah satu ilmu yang saya cedok, sebenarnya saya cedok daripada buku ini. 88 strategi bisnes Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ni banyak bagi kita panduan, bagi saya panduan macam mana nak mulakan perniagaan, selalu bersemangat, tanggungjawab, macam-macam ada sini semua. Lagi satu, saya suka juga berkongsi tentang buku yang saya suka baca. Sekejap saya ambil. Okay. Lagi satu buku yang saya baca, yang saya rasanya dia mengetuk hati saya untuk amalkan dekat sini. Jackpot rezeki. Kalau orang tengok jackpot ni dengar macam main judi ke apa benda, tapi dalam buku ni memang banyak rahsia macam mana kita nak jemput rezeki. Salah satu rezeki kita kena jemput. Bukan kita bekerja tapi kita tak jemput rezeki, dia pun berat juga nak dapat. Lagi satu, bila kita yang penting kita boleh membacalah setiap hari, mungkin sedikit bacaan untuk tambah kita punya ilmu. Okey, kalau ada nak bertanya, boleh bertanya kat bawah tu. Jangan saya seorang yang bercakap. Sekurang-kurangnya kalau ada yang bertanya, saya boleh terangkan apa yang saya faham. Sekurang-kurangnya lah.
Okey. Saya nak cerita pasal kunyit hitam tadi kan. Saya cakap pasal kunyit hitam. Berdasarkan pengalaman saya, yang saya rasa betul-betul menyentuh hati ialah seorang customer yang hari pertama dia telefon saya, Cik Halim, mak saya kaki doktor dah nak potong. Dia tanya saya, Cik Halim nak potong ke tidak? Saya nak tanya tuan-tuan, macam mana kita nak jawab? Nak potong ke tidak? Bila dia tanya, takkan saya yang nak jawab sebab kaki mak dia. Okay? Bila kaki mak dia, tentulah dia yang buat keputusan, bukan saya. Betul tak? Jadi bila saya cakap macam ginilah, saya tak nak berjanji lebih-lebih tentang produk yang saya jual ni, kunyit hitam ni. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kunyit hitam ni boleh membantu. Saya cakap dia gini sajalah. Kita cuba saja, insya-Allah kalau rezeki dia ada, dia akan sembuh. Okey, bila dia dah beli, saya bagi panduan macam mana nak makan lah. Bila hari pertama tu saya cakap kena makan, sebab kaki dah nak kena potong, walau macam mana pun, kalau tak anu pun kena potong juga sebenarnya kan. At least lebih baik daripada kena tak potong kepada potong. Okey, bila saya cadangkan dia, saya cakap ginilah. Makan 2 biji sehari, pagi sebiji, malam sebiji. Lepas tu yang luka tu, ambil dia punya serbuk tu, buka dia punya kapsul, tabur dekat luka yang kaki tu. Kat kaki tu luka. Saya cakap dia bila dia makan tu, dia cerita mak mentua dia lah, dia punya tu ada rasa perbezaan. Badan dia bertenaga sedikit. Sebelum ni memang terlalu teruk lah, sebab dia tunjuk saya pun video kaki dah bernanah tau. Tak picit pun nanah keluar. Cuba kita bayangkan tak picit tau, tak picit, tak kaki dia bernanah keluar. Bayangkan saya tak terfikir macam mana nak bagi tahu dia. Okey, bila saya cakap dia gini, bila dia makan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dia telefon saya, Cik Halim, kaki mak saya mula kering. Maksudnya bila dia makan dalam masa 4 hari, kaki dia mula kering. Nampak leka-leka tu mula kering. Nanah pun dah tak ada. Bila dia cakap macam itu, hati saya Masya Allah, cakap memang Allah saja yang punya kuasa. Dia yang maha menyembuhkan. Saya cakap teruskan saja makan macam mana yang saya cakap. Cuma kadang-kadang setengah customer, dia lebih baik makan macam mana tau. Dia jangan terus telan dengan kapsul tu. Sebaik-baiknya ambil cawan satu. Okey, ni kebetulan ada cawan, saya minum kopi tadi. Ambil air setengah, taruh sini, setengah cawan. Contoh macam ni saya taruh setengah cawan. Bukan setengah lah, sikit saja. Okey. Nampak air macam ni, ambil macam ni. Ni kebetulan saya pun nak makan juga sebenarnya. Okey, saya tunjuk demo sekali lah. Bila dia ambil, kita ambil kapsul kunyit hitam ni, ni kapsul kunyit hitam. Untuk orang yang ada masalah kesihatan, pada saya semua boleh sesuai, kecuali orang yang dah ada dialisis. Okey, kita buka dia punya ni. Okey, kita buka. Kat dalam ni kita buka, kita kacau aja. Kacau sampai dia sebenarnya dia beku-beku ni kan, tapi kalau kita biar lama, dia akan automatik, dia akan cair. Dia tak ada inilah dia punya hitam 100%. Bila kita kacau dia sampai dia cair, sampai dia kita minum. Okey, lepas ni saya minum lah, tunggu dia cair habis. Okey, ini salah satu cara yang kita nak dia punya tindak balas lebih cepat. Tindak balas dia lebih cepat bila kita ada masalah kesihatan. Cuma kunyit hitam yang ini, yang kita bancur macam gini, kita tak telan dengan kapsul tadi kan, lebih cepat dia bertindak. Sebab benda kunyit hitam ini, dia adalah 100% kunyit. Dia tak ada campur benda, 100% kunyit hitam. Sebab apa? Dalam kunyit hitam, dia ada satu bahan yang paling aktif, iaitu metaflavon, yang akan membantu kita untuk mencegah segala penyakit dan bermacam-macam sekali lah. Salah satu ni yang saya tengok dekat kita punya penerangan, dia sebenarnya baik untuk urat saraf dan mampu merawat untuk kanser. Dan buat masa sekarang yang COVID ni,
Sebenarnya ada satu bahan yang kita cakap tadi, metaflavon, dia boleh membantu mengurangkan radang. Ini sesuai juga untuk kita membuat pencegahan untuk COVID-19. Salah satu dia. Okey, kalau ada nak bertanya, tanya kat bawah. Apa khabar Cik Mak Rat? Lama tak jumpa sahabat saya, sekolah sama sekolah. Hari ini kalau boleh tolong share. Sekurang-kurangnya saya just nak berkongsi tentang kebaikan kunyit hitam. Ini yang dinamakan kunyit hitam yang daripada Mardi. Sebenarnya ada logo Mardi. Yang paling penting bila nak beli kunyit hitam yang dekat pasaran luar ni, memang banyak brand. Banyak sangat brand kunyit hitam. Tapi ambil yang under kajian daripada Mardi. Jadi benda ni dah disahkan, diterangkan oleh Dr. Zuraida, tak ada kesan sampingan. Jadi tak perlu risau dari segi untuk kesihatan kita. Sebenarnya untuk Black G ni dia ada 5 produk yang ada dekat pasaran. Sekarang saya ambil semua, saya tunjukkan dia punya barang-barang dia. Sekejap. Kita ada 5 produk. Produk yang pertama ialah kapsul, Black G kapsul. Yang kedua, kita ada Black G liquid, Liquid ni yang bentuk cecair yang saya cakap untuk sesuai untuk kaum ibu lah, wanita. Yang ketiga, kita ada Black G coffee, Ni Black G coffee yang memang sedap. Sekali cuba memang nak selalu, insya-Allah. Sebab ini pengalaman saya sendiri, bila saya ambil kunyit hitam ni, ada satu hari tu saya kena pergi Melaka. Balik kerja dalam pukul 6 lebih, pukul 7, dekat pukul 7 dekat maghrib tu orang rumah cakap nak kena hantar pakcik pergi Melaka. Dekat masa tu dia nak pergi hospital Melaka lah, Mahkota Perik kat sana tu. Jadi masa tu saya ambil kapsul ni, saya telan 2 biji. Dan saya ambil 1 kopi 1 cawan. Dalam masa bila saya nak bergerak ke Melaka tu, ya badan letih, tapi saya selak dengan kopi dengan kapsul. Alhamdulillah, perjalanan daripada JB ke Melaka sampai sana dalam pukul 10. Alhamdulillah tak ada masalah, memang mengantuk pun tidak. Bila sampai settlekan dalam masa setengah jam, saya pusing balik JB sampai pukul 2 pagi. Tak mengantuk langsung, badan tak letih. Sampai kat rumah pun masih tak boleh nak tidur. Alhamdulillah, berkat saya amalkan kunyit hitam dan coffee Black G lah. Dan seterusnya kita ada satu energy booster ni sesuai untuk ahli sukan. Untuk Cik Marat kalau ada lagi. Untuk ahli sukan memang sesuai untuk ambil Black G ni, Black G energy. Cuma kena tambah dekat dengan air lah, mineral air sejuk tu pun memang sedap. Kita pakai yang ni. Dan yang terbaru, kita ada satu produk latest, iaitu sabun dan scrub untuk kulit yang bermasalah. Memang salah satu bahan dia sebenarnya dia ada guna arang, kunyit hitam, minyak argan. Memang boleh kata sangat-sangat membantu bila kita gunakan sabun ini. Harga dia memang RM59 saja. Kalau yang ini 65, kapsul 120, kopi ni 45, yang liquid pun 120. Okey, ada yang nak bertanya, tanya kat bawah tu, type, sekurang-kurangnya saya boleh jawab. Buat masa sekarang, dari segi penghantaran tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab penghantaran saya masih menggunakan sistem pos lah. Sebelum ni untuk Johor Bahru saya boleh hantar COD. Tapi disebabkan sekarang ni PKP, semua pesanan saya akan hantar menggunakan pos laju ataupun JNT ataupun CityLink Express. CityLink Express biasanya saya gunakan untuk hantar ke luar negara seperti Singapura lah. Biasanya saya akan gunakan CityLink Express. Sebab dalam masa 3-4 hari barang dah sampai.
Ada yang nak bertanya, boleh bertanya insyaAllah. Sambil-sambil itu saya nak perkenalkan diri saya lah, walaupun dah panjang tadi. Sebenarnya saya salah seorang ejen AI Public Takaful. Kawan-kawan yang ada yang nak dapatkan perkhidmatan untuk dapatkan medical card ke simpanan hibah untuk orang yang tersayang pun boleh hubungi saya lah. Hubungi saya dekat 016-715-8499. Dan di samping saya punya, sebab saya cakap saya pipe memang banyak. Pertama tadi takaful, yang kedua saya juga salah seorang ejen hartanah dari Homefield, grup Homefield, salah satu yang terbesar juga dekat Malaysia. Yang lepas tu saya buat kunyit hitam, saya buat EcoStar penjimat minyak. Walaupun minyak dah jimat sekarang ni, harga dah rendah, tapi kalau kita pakai dia lagi jimat sebab dia punya tindak balas dia memang berkesan. Alhamdulillah saya dah guna, saya dah rasa dengan harga yang rendah sekarang ni lagi jauh lah perjalanan kita. Kalau ada yang nak bertanya, boleh bertanya. Kalau nak bertanya, boleh bertanya. Saya ucapkan terima kasih yang datang dekat live saya ni. Sekurang-kurangnya bila ramai yang tengok, semangat nak membuat live tu memang selalu ada lah. Walau tak ada orang pun saya bercakap juga. Sekurang-kurangnya bila saya dah lepaskan live tu, saya akan ambil balik, saya masuk kat dalam YouTube channel saya. Sebab apa? Sebenarnya kalau kita faham dekat YouTube sebenarnya kita boleh buat duit sebenarnya. Bila orang tengok YouTube kita tu, sebenarnya setiap 1000 impression maksudnya ada 1000 orang buka tutup, kita akan dapat 4 hingga 12 sen sekali daripada 1000 tu. Bayangkan kalau orang kita ramai yang tengok, banyaklah rezeki kita daripada YouTube. Lagi satu yang saya suka, bila saya post dekat YouTube tu, sebenarnya ibarat kata saya memancing. Sebab saya bawa saya punya alamat kedai, alamat apa-apa yang saya punya landing page yang saya boleh bawa customer untuk masuk dekat situ. Itu semua kita cuma berusaha, Allah yang menentukan segala rezeki kita. Tu sebabnya bila saya cakap tadi, sebenarnya kita kena jemput rezeki dengan cara-cara yang dia ajar, yang kita belajar macam mana nak jemput rezeki. Yang saya baca, inilah salah satu cara nak jemput rezeki. Saya cuba dapatkan buku jackpot rezeki ni. Tapi bila kita amalkan, memang saya dah merasa apa yang dia tulis, saya cuba ikut apa yang panduannya beri. Alhamdulillah, memang mendatangkan hasil yang sangat-sangat lumayan. Bayangkan, saya boleh kata kini boleh kata memang dari segi keuangan tu, Alhamdulillah, memang kata lega sangat lah. Memang betul-betul lega daripada rezeki yang Allah bagi dekat saya. Yang penting kita rajin berkongsi dengan orang lain. Yang kalau boleh kita berkongsi tu biarlah jangan orang tahu macam mana kan. Kita buat senyap-senyap sudah. Itu salah satu teknik yang kita gunakan lah. Kalau ada yang nak bertanya, boleh bertanya. Buat masa sekarang ni saya nampak tak ada yang nak bertanya. Hari ni pun saya ada meeting tadi. Ada meeting AIA punya meeting. Alhamdulillah, macam mana kita nak mengatur strategi dalam keadaan PKP sekarang ni. Apa yang kita perlu buat. Memang kita perlu rakan-rakan yang support kita sebenarnya. Kadang-kadang kita bila sorang-sorang ni kita akan jam. Kita tak terfikir macam mana nak buat. Apa yang kita nak buat. Janganlah makan tidur, tak ada apa benda. At least cubalah kepada kawan-kawan yang lain yang nak cari pendapatan, cuba cari satu ataupun dua produk yang rasanya boleh kita jual dekat internet ni. Sebenarnya banyak. Saya nampak memang banyak sangat yang boleh jual. Cuba kita perasan tak? Kita tak perasan, mungkin susah lah, apa benda lah. Sebenarnya saya tengah melatih satu anak saudara ni. Dia tinggal kat rumah ni. Saya cakap, daripada makan tidur, cubalah buat online punya business. Alhamdulillah, jualan pertama dia dah mula nampak.
bila dah ada jualan, dia sebenarnya bila kita dah ada jual, dia automatik dia akan improve dia punya tindakan tau. Bila kita bertindak, kita rajin post, kita rajin ni, sebenarnya kita kena rajin belajar sebenarnya. Ilmu tu penting. Bila ilmu banyak, kita akan ada je jalan yang kita cari akan memudahkan kita punya urus niaga ni. Macam saya lah. Macam semalam nak buat tu. Sampai 10 kali buat rakam, semua fail. Sampai petang dah penat. Macam mana nak buat benda ni tak menjadi-jadi ni. Saya tukar strategi pula. Saya cari app yang baru. Tapi cari terjumpa pula yang lebih canggih rupanya. Alhamdulillah saya cakap memang settle masalah. Dan saya sambil tu saya hari ini saya buka lagi ilmu yang pernah saya belajar. Sebenarnya saya pernah belajar dengan satu cikgu daripada Indonesia secara online sebenarnya. Sebab benda punya bahan-bahan tu saya simpanlah dalam saya punya komputer. Saya simpan. Jadi bila saya perlukan, saya buka balik, saya ulang kaji balik. Ni saya nak jalan balik saya punya projek ClickBank. Sebab ni semua guna video yang saya akan buat. Mungkin boleh buat 10 atau 15 video sehari untuk proses pemasaran ClickBank yang kita tak jual barang tapi kita jual orang punya barang. Orang yang settlekan, kita makan komisen secara tak langsung. Itu saja. Cubalah belajar. Macam saya ni sebenarnya boleh kata dah setengah abad, umur 54 tapi masih berminat untuk buat kerja-kerja yang ringan sebenarnya. Ni kerja yang ringan sebenarnya, tak perlu keluar rumah, tak perlu apa, duit masuk saja. Macam saya suka cakap, sebenarnya kita perlu banyak pipe. Macam saya memang boleh kata pipe ni macam-macam cara saya dapatkan sumber kewangan. Yang saya tak keluar kerja berat-berat sebenarnya. Memang kerja tak berat lah, just perah otak sikit, belajar sana belajar sini. Alhamdulillah ada saja rezeki. Inilah wajah yang misai dah panjang, janggut dah panjang. Sebab biasanya saya rambut memang pendek. Sebab ni kedai gunting tak ada, muka dah macam ni. Ni saya tunggu sampai 14. Kalau no saya akan trim balik lah, jadi cantik sikit kan. Apa khabar bos Sahidan property kita? Saya pun nak belajar dengan ni Tuan Sahidan Karim ni. Sekurang-kurangnya dia salah seorang anak muda yang berjaya yang berjaya dalam bidang properti yang saya nampak lah. Cuma kita belum ada rezeki untuk bincang macam mana yang kita jumpa itu hari. Nak cerita pasal dekat staff tuan lah. Sekurang-kurangnya petang ni saya jaga kongsi saja peluang maklumat yang apa saya ada, saya kongsi saja. Cuma salah satu yang saya rasa kita kena istiqamah bila buat sesuatu tu. Sebab rezeki memang sukakan usaha. Tanpa usaha rezeki takkan ada. Jadi hanya itu saja untuk petang ini. Mungkin panjang juga sebenarnya, dah dekat setengah jam lebih. Saya berceloteh sorang-sorang dekat bilik saya ni, bilik office saya, cara tak langsung. Untuk kawan-kawan yang nak follow saya dekat Facebook Halim Danga. Kalau dekat YouTube pun Halim Danga. Kalau tuan-tuan type saja, sahabat-sahabat type saja nama saya Halim Danga. Halim Danga tu sambung jadi cantum. Macam-macam yang akan keluar bila tuan search dekat Google tu. Memang nama saya boleh kata banyaklah dekat situ, macam-macam saya ada buat. Jadi untuk petang ini hanya di sini saja. Sebelum saya tutup, saya bagi satu lagi, iaitu bagi makluman tentang nombor telefon saya. Nombor telefon saya ada dua. Yang pertama sekali nombor yang paling lama 019 7508 499. Nombor yang kedua 016 715 8499. Kedua-dua nombor ni memang saya boleh kata lebih daripada 30 tahun saya pakai. Dua-dua lebih 30 tahun saya gunakan nombor ni. Sebab apa? Kita sebagai seorang yang berniaga, orang berniaga, seorang usahawan, kita tak boleh tukar suka-suka nombor telefon. Sebab customer saya yang sebelum ni kan saya salah seorang salesman kereta. Customer lama pun masih ada telefon, Cik Alim masih ada buat kereta ke? Ada, boleh, tak ada masalah. Walaupun saya dah keluar daripada bidang kereta ni, tapi masih boleh buat.
Yang penting kita usaha je, adalah rezeki insya-Allah. Hanya sampai di sini. Sampai jumpa lagi dalam video-video akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.